Baik, mafhum daripada ayat 83 hingga 99 ya. Ayat ni mengisarkan berkenaan dengan kisah pemerintah yang adil, yang mukmin dan yang beriman dan bertakwa pada Allah, yang diberikan gelaran sebagai Zulkarnain. Nanti kita akan tengoklah kenapa Zulkarnain ini diberikan dengan gelaran Zulkarnain, yang memberi maksud orang yang empunya dua tanduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini kita diberikan oleh Allah Ta'ala kesihatan dan afiat untuk dapat kita memulakan kuliah duha kita. Duha yang pertama sempena Aidilfitri lah ya. Biasanya masing-masing dalam mood raya lagi, belum tukar kepada mood kuliah. Tapi Masjid Madaniyah ni luar biasa sikit lah ya. Maknanya mood untuk buat kuliah tu dah ada dah ya. Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah untuk pagi ni kita akan menyambung semula untuk tadabbur kita menerusi surah Kahfi. Tapi memandangkan sebab bulan puasa hari itu, kita buat tajuk Asbabun Nuzul kan. Jadi kita berhenti surah Kahfi ayat mana ni tak pernah ingat dah. Dia sejak raya yang ke puluh-puluh ni tak pernah ingat dah kat mana. Ya. Sampai mana? Sampai 57 itu ke lebih? 83. Oh ya betul. So kita akan sambung ayat 83, betul lah, saya ada tanda last kali 30 dan 1. 30 hari bulan 1. Baik. Okey, jadi kita baca ayat 83 sehinggalah pada ayat yang ke-99. Kemudian kita akan lihat beberapa intipati pengajaran daripada ayat yang kita bacakan lah ya. Sini ibu-ibu semua dah habis puasa 6 ke belum lagi? Sudah? Dah selesai? Baru start? Sedang berpuasa belum lagi, sedang juga. Tu yang tekak si sangkut-sangkut tu. Ingin tengok pula ada air. Biasa bulan puasa tak ada air kan. Okey, baik. Kita baca sama-sama ya, ayat 83 hingga 99. Kemudian kita akan tengok berkenaan dengan beberapa pengajaran daripada ayat yang kita bacakan ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا صدق الله العظيم. Baik, mafhum daripada ayat 83 hingga 99 ya. Ayat ni mengisarkan berkenaan dengan kisah pemerintah yang adil, yang mukmin dan yang beriman dan bertakwa pada Allah yang diberikan gelaran sebagai Zulkarnain. Nanti kita akan tengoklah kenapa Zulkarnain ini diberikan dengan gelaran Zulkarnain. Yang memberi maksud orang yang empunya dua tanduk. Bukanlah dua tanduk tu maknanya dia tu lembu ya, atau kebau dan sebagainya. Ataupun bukan macam sebahagian pemerintah Mongol ya, bila mereka raja-raja mereka pakai macam satu mahkota, ada tanduk di kanan dan di kirinya. Tapi Allah memberikan gelaran dua tanduk ini adalah merujuk kepada tempat terbit dan tempat terbenam matahari. Sebab kalau ibu ayah tengok matahari ni bila dia nak terbit dan dia nak terbenam, bila dia terbit, baru nak terbit, kita nampak lengkung dia tu macam lengkung tanduk.
Ketika dia terbenam pun, masa dia terbenam, matahari tu kita nampak lengkung dia pun macam lengkung tanduk. Jadi orang dulu, bahasa Arab ni dia kaya dengan bahasa tashbih. Tashbih ni maknanya memberikan perumpamaan, perbandingan kehebatan seseorang tu melalui perumpamaan. Macam dia kata, kamu ni seperti singa. Maknanya bukan nak kata orang tu singa, tapi nak kata berani dia, nak kata kekuatan dia, nak kata ketegasan dia macam singa. Kalau dia kata kat isteri dia, kamu ni umpama singa. Sebab isteri dia bukannya berani, tapi isterinya suka mengaum. Ya, seperti singa. Beletih lah. Ini perumpamaan juga. Ya. Jadi macam tu juga Zulkarnain diberikan gelaran tu sebab apa? Sebab dia memiliki kerajaan yang menguasai negara tempat terbit matahari dan negara tempat terbenamnya matahari. Maka sebab tu ia diberikan gelaran Zulkarnain. Okay, kita tengok terjemahan dulu, nanti kita pergi pada pengajaran dia. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan ku bacakan padamu kisahnya. Sesungguhnya kami telah memberi kedudukan kepadanya. Nya tu siapa? Zulkarnain. Di bumi. Dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai setiap sesuatu yang dihajatnya. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam. Yang ini di mana? Di barat ya. Dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya satu kaum yang tak ada agama. Masa zaman dia lah ya, bukan zaman sekarang ni, masa zaman dia. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau telah menghukum atau berbuat kebaikan mengajak beriman kepada mereka. Dia Zulkarnain berkata, barang siapa yang berbuat zalim di antara penduduk di barat itu, kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan akan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan di kalangan orang di barat itu, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari di sebelah timur. Tadi terbenam ya, ini dia pergi ke arah timur pula, tempat terbit matahari. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Maksudnya penduduk di situ jenis tak berpakaian. Jadi dia kena matahari gitu je. Dia tak berteduh di mana-mana. Demikianlah dia, sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung. Didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami perbicaraannya. Maknanya bahasa dia tak ada siapa pun yang boleh faham. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerosakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan, yakni upah, agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dengan mereka? Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada upah kalian. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketiga potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia, Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubangi akan dinding tersebut. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku telah pun datang, dia sendiri akan menghancur luluhkan dinding itu. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Berbaur ni maknanya bergaul ya.
Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Baik. Ini Allah Ta'ala bawakan kepada kita berkenaan dengan kisah seorang pemimpin yang menguasai satu ketika dahulu, pemimpin yang memiliki kerajaan yang sangat besar. Para ulama tafsir kata, ibu ayah sekalian, ada 3 pemimpin yang beriman yang pernah menguasai hampir seluruh dunia ini. Ada 3 pemimpin. 3 daripadanya beriman, 3 daripadanya kafir. Mereka ni pernah memiliki kerajaan yang sangat luar biasa. Mereka pun tak ada kerajaan macam mereka. Mereka sekarang ni tak menguasai 23 pun, walaupun banyaklah negara-negara yang minta perlindungan dengan dia lah. Ya. Tapi itu pun belum tentu mereka bila-bila masa boleh berpaling kepada kuasa besar yang lain. Yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud alaihissalam, Allah pernah bagi kepada baginda kerajaan yang luar biasa. Yang keduanya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, iaitu kerajaan bukan menguasai alam manusia tapi juga alam jin dan hayawan. Jadi semua hayawan duduk bawah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua binatang ada apa-apa masalah datang mengadu kat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, besar. Jadi zaman dulu mahkamah yang hadir ni bukan orang je, binatang pun hadir. Datang mengadu, kucing mengadu pasal kucing jiran sebelah kacau kucing jalanan. Contohlah kan. Macam-macam binatang ni pakat mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga adalah kerajaan Dzulqarnain. Ya, kerajaan Dzulqarnain. Maka ini adalah 3 kerajaan yang Allah beri, kerajaan yang begitu besar. Ya, kepada manusia yang beriman. Ya, orang yang beriman yang Allah berikan kepadanya kemuliaan. Adapun 3 yang kafir pula adalah yang pertama merupakan Firaun. Firaun yang pernah menguasai bukan Mesir sahaja tapi beberapa jajahan selain daripada Mesir. Kemudian Allah datangkan antara penguasa zalim yang lain adalah Namrud. Namrud ni juga memiliki kerajaan yang sangat besar. Ya, Namrud adalah memiliki kerajaan sangat besar pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang pernah juga memiliki kerajaan yang besar juga, yang Allah Ta'ala rakamkan, ia adalah merupakan Raja Dicyanus atau Dikyus. Yang kita baca dalam surah Kahfi ini, yang mana dia juga menguasai banyak kawasan-kawasan di antara bumi Syam, di barat, yang mana dia juga antara mereka yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya. Mereka ni 3 orang ni zalim dan kafir. Ya, zalim dan kafir. Okey. Pertama sekali kita nak tengok dulu perbahasan para ulama berkenaan dengan identiti Dzulqarnain. Siapakah sebenarnya identiti Dzulqarnain ini? Sebab ulama berbeza-beza pendapat. Sebab Allah tak sebut nama dia, Allah sebut gelaran dia saja. Sebab apa Allah tak sebut nama dia? Sebab Allah tidak mahu nanti bila disebut nama sebagai manusia ni dia akan cari kubur raja ni yang hebat, yang mulia, yang bertakwa ni, sekarang disembahnya. Ataupun dilukis balik gambarnya lalu dijadikan ia Tuhan. Jadi Allah nak elakkan unsur syirik. Sebab tu banyak Nabi-Nabi Allah sebut nama mereka tapi Allah rahsiakan tempat mereka diutuskan. Allah rahsiakan kubur-kubur mereka. Sebab apa? Nak menjaga akidah manusia daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka timbullah bermacam-macam polemik. Ada yang mengatakan
Zulkarnain ini adalah merupakan Alexander the Great. Alexander the Great. Ada yang mengatakan itulah yang dinamakan Zulkarnain, ya. Yang merupakan Alexander anak kepada Philip daripada Yunan. Tapi majoriti ulama tolak. Kenapa ulama tafsir tolak? Sebab dia ni musyrik, dia ni tak beriman. Sedangkan kan kita baca terjemahan tadi, Zulkarnain ni menunjukkan dia pemimpin yang beriman. Sebab dia kata, kalau kamu beriman, maka Allah akan beri kamu pahala. Kalau kamu zalim, kamu tak beriman pada Tuhan kamu musyrik, aku akan hukum kamu dan Tuhan akan azab kamu. Maknanya dia beriman. Alexander the Great ni, dia tak beriman. Ya, bahkan dia tak ada agama. Ada yang mengatakan dia beragama, tetapi agama sendiri dia lah. Ya. Kemudian ada yang mendakwa dia adalah salah seorang daripada Raja Rom. Dia adalah merupakan salah seorang daripada Raja Rom. Ada yang mengatakan demikian. Ini dakwaan orang-orang Kristian. Ya, dakwaan orang-orang Kristian yang mengatakan bahawasanya Alexander itu beragama Kristian. Ya. Tapi walaupun Kristian pada ketika itu, Kristian itu masih lagi dikira sebagai kufur lah. Sebab mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kerana kalau kita ikutkan Alexander the Great ni, dia hidup 600 lebih Masihi. Ya. Dia bukan sebelum Masihi, lepas Masihi. Dia makna katanya, dia ni bukanlah seorang yang betul-betul beriman kepada ajaran Kristian yang sebenar. Ada yang mengatakan dia adalah seorang Raja Parsi yang baik. Ya, Raja Parsi yang baik yang bernama Quraisy. Ada yang kata dia bila orang famous ni dalam Quran semua nak mengaku. Biasalah. Kan, bila ada orang famous semua pakak mengaku. Dia ni daripada saya lah, dia ni daripada saya. Dia macam Nabi Ibrahim AS. Kalau siapa baca Quran, orang Yahudi kata Nabi Ibrahim agama dia. Kristian pula kata Nabi Ibrahim agama dia. Hindu pula kata Ibrahim agama dia. So ada nama Abraham. Semua pakar agama mengaku Nabi Ibrahim agama mereka sebab orang famous. Kalau tak apa nak famous ni, orang tak mengaku sangat. Baik. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahawasanya Zulkarnain ini, kalau ikut pendapat pendapat para ulama tafsir, mereka berpandangan bahawasanya ia adalah merupakan seorang, bukan Quraisy, tapi adalah seorang raja daripada Bani Himyar. Seorang raja daripada Bani Himyar. Ya, namanya, dia salah seorang raja daripada Raja Himyar lah. Daripada raja keturunan Himyar. Kalau kita tengok dekat sini, disebutkan Zulkarnain itu, kalau ikut pendapat inilah ya. Ini pendapat yang dikemukakan oleh ulama tafsir daripada Ibnu Abbas, sahabat Nabi lah. Namanya adalah Abu Karib Al-Himyari, atau nama sebenarnya Abu Bakar Al-Ifriqish. Abu Bakar bin Ifriqish. Dia hidup 115 sebelum peristiwa Masihi. Ya. Dan kerajaannya ada disebut dalam Quran, namanya Kerajaan Tubba, atau namanya Tababi'ah. Tababi'ah. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Dukhan, ada disebut wa qaumu Tubba, iaitu kaum Tubba. Yang mana mereka ini datang daripada keturunan Bani Himyar. Ya. Dan mereka kata bahawasanya Zulkarnain inilah datang daripada keturunan Himyar ini, ataupun Abu Karib atau Abu Bakar Al-Ifriqish. Ya. Adapun dakwaan kata dia Alexander the Great lah, the Quraisy daripada Parsi lah. Ada yang kata dia seorang raja yang bernama Abdullah bin Dhahhak lah, daripada Bani Adnan.
Ada yang kata macam-macam lah ya. Tetapi kalau ikut pendapat yang dipilih oleh ulama tafsir, mengatakan bahawasanya ia adalah Abu Bakar bin Ifriqish. Okey? Okey, selesai yang tu. Yang tu kita nak bincang berkenaan dengan Zulkarnain ni lah. Ya? Cuma sekarang ni kita nak ambil pengajaran daripada kisah Zulkarnain ni. Apa pengajaran ni? Ada beberapa pengajaran penting. Yang pertama, pengajaran dia adalah menunjukkan kepada kita, sebab surah Kahfi ni surah yang cerita tentang akhir zaman. Cerita yang tentang apa? Akhir zaman. So Allah nak bagi tahu akhir zaman ni banyak berlaku fitnah pemimpin. Fitnah yang datang daripada para pemimpin. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi membahagikan pemimpin setelah khilafah ini terbahagi kepada tiga. Terbahagi kepada tiga. Yang pertama dipanggil sebagai pemimpin warisan atau monarki. Dipanggil sebagai kerajaan wirathiyah. Kerajaan sistem monarki. Daripada anak tu, bapa turun ke anak, anak turun ke cucu, cucu turun ke cicit. Maknanya orang Islam tidak ada hak atau manusia tidak ada hak untuk memilih pemimpin dia. Dia terpaksa akur. Dia terpaksa akur. Sebab keturunan dia je boleh jadi pemimpin. Keturunan orang lain tak boleh. Jadi dia tu keturunan baik ke, datang anak dia tak baik ke, terpaksa. Kerana dia mesti daripada keturunan dia. Ini fitnah akhir zaman yang pertama. Kalau dapat anak dia keturunan yang baik, orang baik, dapatlah baik. Tapi kalau keluar anak dia tak baik, dapatlah yang tidak baik. Ini yang kita lihat selepas jatuhnya 4 khilafah daripada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhum dan khilafah ar-Rashidin, bermulalah pemerintahan secara anak beranak dan keturunan. Sebab tu kita tengok ada zaman kerajaan, pada zaman kerajaan Bani Umayyah, ada pemimpin yang zalim, kemudian tukar pula ada pemimpin yang adil. Dia bersilih ganti begitu. Dia atas nasib lah. Tapi banyak yang tak baik daripada yang baik. Kemudian Allah Ta'ala uji fitnah daripada pemimpin ini, keluarnya yang disebut sebagai pemimpin adud. Malikan adud. Pemimpin yang menggigit. Ya, pemimpin yang menggigit. Yang disebutkan sebagai pemimpin yang menggigit ini adalah merujuk kepada pemimpin yang zalim. Banyaknya, kalau pemimpin yang dilantik ke, yang dipilih ke, tapi pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim. Kebanyakannya akhir zaman, pemimpin yang naik, tidaklah semua, kita tak kata semua, tapi kebanyakannya. Majoritinya 70%, kalau mereka yang naik di seluruh dunia, bukan Nabi bercakap dalam konteks di negara orang Islam saja, tak. Nabi bercakap dalam konteks negara daripada timur sampailah ke barat. Majoriti pemimpin dia mesti pemimpin yang menzalimi rakyat dia. Itu hakikat dia. Sampailah fasa yang ketiga dipanggil fasa pemimpin yang bersifat memaksa. Tadi dia zalim. Tapi kok mana pun pemimpin yang zalim ni dia tak akan kekal. Dia akan bersilih ganti. Ya. Kemudian datanglah pemimpin yang memaksa. Yang mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, satarawna imaratun, kamu akan melihat imaratun athirah. Ini dalam hadis. Kamu akan tengok fitnah pemimpin yang ketiga, yang mana fitnah pemimpin yang mana mereka itu memaksa rakyatnya sedangkan ia athirah. Athirah ni hidup dalam keadaan terlalu mewah. Itu fitnah ni juga. Maknanya akhir zaman mereka semua fikir tentang diri mereka. Yang dipaksanya orang bawah. Yang susahnya orang bawah. Yang senang lenangnya mereka. Ini Nabi sebut dalam hadis. Ya. Sebab itu Nabi berpesan pada kita, akhir zaman ni
antara fitnah yang mencabar, yang begitu besar adalah fitnah yang datang daripada para pemimpin. Ya? Sama ada kita tak ada pilihan untuk memilih pemimpin, atau kita dah memilih tapi yang terpilih adalah yang zalim, atau dia mendapatkan kedudukan itu secara zalim, atau yang ketiga, kalau dipilih pun mereka bersikap mementingkan diri, athirah. So sahabat kata, habis tu kalau dia macam tu macam mana? Nabi kata bersabar. Kerana apa yang mereka buat pada kamu, Allah akan menghukumi mereka, dan apa yang kamu buat pada mereka, maka Allah akan menghukumi kamu. Maknanya pada akhir zaman sifat dia berlakunya, keadaannya begitu. Yang keempat Nabi sebut fitnah akhir zaman daripada pemimpin ni juga, iaitu ini penutup, ni menjelang hujung-hujung sebelum kemunculan Dajjal. Yang mana Nabi sebut dalam hadis riwayat Ahmad, inna akhwafu ma akhafu ala ummati asyadda min fitnati Dajjal. Aku tidak ada satu yang lebih aku takut kepada kalian seperti mana kedahsyatan Dajjal. Seperti mana kedahsyatan Dajjal. Apa dia? Maka Nabi sebut al-a'immatu al-mudillin. Munculnya para pemimpin yang menyesatkan kamu. Last sekali sebelum Dajjal keluar, banyak munculnya para pemimpin yang dia menyesatkan agama kita. Dia tak keluarkan kita daripada agama. You are still a Muslim, but different Muslim. Different Muslim. Dia panggil different version. Maknanya dia tak keluarkan kita daripada agama, tapi dia sesatkan kita daripada mengikut panduan agama yang sebenarnya. Itu yang Nabi bimbang, yang Nabi takut. Yang akan muncul juga di akhir zaman. Ya. So ini adalah yang pertama pengajarannya, Nabi suruh kita berjaga-jaga dan bersabar dan menjaga iman, dan juga tidak terlibat dengan fitnah terhadap pemimpin ini. Mana berjaga-jaga terhadap fitnah para pemimpin ini. Bagaimana Nabi ajar kita untuk menghadapinya? Yang pertama dalam Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Hendaklah kamu menjadi diri sendiri. Maksudnya ikut agama, berpegang kepada iman tanpa mengikut-ngikut pemimpin itu. Itu yang pertama. Maksudnya tidak mengikut ajarannya, tidak mengikut dakwahnya, ya. Dan tidak mengikut cara hidupnya. Itu yang pertama lah. Yang kedua Nabi pesan adalah bersabar. Bersabar. Jangan melawan dengan kekuatan. Jangan. Nanti kamu dibunuh. Nanti kamu ditindas. Jangan kamu melawan, melainkan jika kamu mampu dengan sekadar amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf ni hanya dengan sekadar memberikan nasihat. Nasihat saja. Tapi jangan lawan dengan kekuatan. Jangan lawan dengan senjata. Jangan angkat senjata. Jangan lawan dengan tenaga. Tapi dengan nasihat. Nabi pesan yang tu. Ad-dinun nasihah. Agama itu dibina atas nasihat kepada siapa? Wali a'immatil muslimin dalam hadis sebut. Antaranya nasihat kepada para pemimpin-pemimpin manusia. Pada zaman sekarang kalau guna tenaga memang kena tangkap. Kena bunuh. Kena macam-macam lah kena tindakan tu. Tapi kena dengan suara sahaja. Zaman kita sekarang suara tu boleh disampaikan dengan banyak cara lah. Dari internet, medsos dan sebagainya. Ya. Atau penulisan, ya. Dan yang ketiga, Nabi SAW berpesan juga kepada kita supaya menghadapi fitnah itu adalah dengan kita sentiasa mencari teman-teman yang baik
ataupun bersama dengan golongan orang-orang yang baik. Ini juga antara perkara yang dipesankan. Kalau tidak ada kumpulan golongan yang baik, maka duduklah walaupun dalam keadaan bersendirian. Ya? Duduklah dalam keadaan bersendirian. Okey, yang kedua pengajaran kita ambil daripada ayat 83 hingga 99 ni, iaitu fitnah kuasa dan kedudukan serta pangkat. Ayat ni Allah cerita tentang apa? Pengajaran kedua, fitnah kuasa, kedudukan dan pangkat. Sebab antara fitnah akhir zaman yang besar adalah banyak manusia, mereka itu mengejar-ngejar dan tamakkan kedudukan dan kuasa. Semua berebut. Tak kira lah, tak ada siapa yang terselamat. Baik dia orang Islam atau orang bukan Islam. Semua berebut kuasa. Sesama mereka. Kerana kuasa, kedudukan dan pangkat ni menjadi sesuatu benda yang berharga dan bernilai di akhir zaman. Bernilai di akhir zaman. Sebab tu Allah bawakan cerita Dzulqarnain ni dalam surah Kahfi. Allah bawakan cerita ini. Dan Allah bawakan dalam kisah kita ni, Dzulqarnain dijumpa 3 jenis manusia. Satu manusia di barat, satu manusia di timur, satu lagi kelompok manusia yang melampau batas. Kelompok manusia yang melampau batas yang kita baca tadi itu, siapa dia? Yang ketiga yang dia cerita, Ya'juj dan Ma'juj. Yang mana Ya'juj dan Ma'juj, atau dalam bahasa Inggeris dipanggil Gog and Magog ni, mereka melakukan melakukan kemelampauan batas sebab mereka nak mendapat kuasa. Sebab tu nanti kita tengok akhir zaman, Nabi SAW cerita antara 10 tanda kiamat yang besar adalah muncul dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa Ya'juj Ma'juj buat bila dia keluar? Dia bukan buat apa? Dia jatuhkan semua kerajaan yang ada. Masa tu kerajaan yang ada, kerajaan Islam saja di bawah kekuasaan Nabi Isa AS dengan Imam Mahdi. Dengan Imam Mahdi. Kerajaan Yahudi jatuh dah. Amerika pun dah tak ada dah. Kerajaan China pun tak ada dah. Semua orang pakat masuk Islam dalam masa tu. Ya'juj Ma'juj keluar, dia nak jatuhkan semua kerajaan ni. Dan dia nak menjadi penguasa seorang diri di atas muka bumi ni. Dia 2 orang tu lah. Satu daripada suku Ya'juj, satu lagi daripada suku Ma'juj. Ya? Sehingga kan mereka juga nak menjatuhkan kerajaan Allah. Dalam hadis sebut, bila mereka dah bunuh, mereka rosakkan semua binaan yang melambangkan kerajaan zaman tu, mereka robohkan. Semua bangunan mereka rosakkan. Kerana mereka nak bina tamadun mereka sendiri. Dan akhirnya mereka memanah ke arah langit. Nabi sebut mereka panah baling tombak ke arah langit. Sebab salah seorang mereka kata, Tuhan yang berkuasa ini saja yang belum kita jatuhkan. Jadi orang bunuh Allah. Baling ke langit. Allah takdirkan anak panah, tombak yang mereka lempar ke langit tu tak jatuh. Hilang. Baling-baling hilang. Dalam hadis sebut yang jatuhnya lepas tu air hujan berwarna darah. Hujan darah. Salah seorang mereka kata, ini nampaknya Tuhan pun dah mati dah. Tinggal kita je lah yang berkuasa, biar kita je lah yang jadi Tuhan. Ya. Akhirnya mereka tak tahu dengan hujan darah yang Allah datangkan daripada langit itu, Allah turunkan bersamanya kuman, bakteria, virus. Allah turunkan bersamanya virus. Bila kena dekat Ya'juj Ma'juj, virus tu masuk ke dalam badan mereka dan makan semua organ-organ dalaman mereka secara perlahan-lahan. Makan. Tak tahu, pum tumbang. Tak tahu, pum tumbang. Mati macam tu saja. Ya.
Rupa dia orang, dia bukan monster, tak, dia orang. Yang mana Nabi SAW sebut dia datang daripada arah timur, negara arah timur. Maksudnya negara yang tempat terbit matahari dululah. Cuma ulama berbeza pendapat. Ada yang kata dia daripada Georgia, ada yang kata daripada Armenia, ada yang kata daripada Mongol, macam-macam lah itu. Tapi arah-arah negara belah situ lah, Uzbekistan, Turkmenistan, yang jenis Tantan tu lah. Gohekostan. Dia manusia lah. Cuma Nabi sebut wajah mukanya lebar. Mukanya lebar, dia tidak muka tirus. Maknanya kerangka wajah dia tu lebar, matanya sepet, hidungnya penyet. Seolah-olah muka yang dipukul dengan hammer, mitrakah. Maknanya dia flat macam tu lah. Seolah-olah, bukan flat semua. Seolah-olah. Mata sepet, hidung dia penyet, mukanya besar. Lebar. Nabi sebut macam tu je watak dia. Tapi dia orang lah. Dia orang, cuma orang tak boleh tewaskan dia sebab jumlahnya terlalu ramai. Terlalu ramai. Sejak Zulkarnain dindingkan dia, kan, kurung dia, mereka lah satu-satunya manusia yang Allah tak matikan sampai kiamat. Maknanya dia orang dalam sebagai riwayat kata setiap kali dia melahirkan anak puluh-puluh orang. Kalau masuk hospital tu busy. Doktor dia pun pening. Beranak sendiri gampangnya tak ada doktor. Sekali keluar boom, 1, 2, 3, 4 tu bukan kembar dah. Itu dah namanya LRT. Keluar tu macam kereta api, lepas kuat satu lepas satu. Jadi dia ramai. Oleh kerana jumlah dia terlalu ramai, lepas tu dia pun orangnya badannya sasa, orangnya badannya besar, dan Allah tak matikan mereka dan tak tuakan mereka. Sampailah dia keluar tu, tanda ke-10 akhir zaman, barulah usia mereka berjalan mengikut masa alam ni. Sekarang ni Allah tengah hentikan usia mereka tu. Jadi masa yang berjalan bagi mereka tu tak menjadikan mereka tua. Tak. Mereka tak terikat dengan masa. Macam Allah buat kat Nabi Isa kan. Nabi Isa diangkat umur 33 tahun, nanti turun pun 33. Allah berhentikan masa untuk Nabi Isa dan baginda tak terikat dengan masa. Kita ni terikat. Tu yang makin lama kan, mata pun makin kendur kan, hidung pun makin, dah asalnya mancung, dah makin tu jatuh. Nasib baik tak Yajud-Majud je. Dah makin jatuh kan, semua kan jatuh habis dah kan. Jadi mereka tu tak terikat dengan masa tu, ya. 1000 tahun dah lah. 1000 tahun. Sebelum ada Masih lagi, dia orang tu dah hidup. Itu pun tak tahu berapa jumlah dia. Masa tu pun mungkin dah banyak dah. Sampai sekarang tak mati-mati, duk beranak. Sehingga kan dalam hadis sebut, bila masa dia orang keluar, mereka ada dua kan, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj duduk depan, Ma'juj duduk belakang. Ya'juj lalu, mereka singgah di satu tasik Tabariyah, atau dipanggil tasik Tibrias dekat Palestin. Dia singgah situ, dia orang minum air. Dahaga kan, dah lama kena kurung, makan hidup, minum hidup. Yalah dia tak keluar, Allah jadikan dia tak mati. Makan tak, minum tak, beranak je kerja dia. Tengok bola pun tak, Astro pun tak ada, apa pun tak ada. Nak habis status IG pun tak ada. Dia kerja tengok sama dia, beranak. Tengok sama dia, beranak. Kerja tu je lah. Isi dia pun tak tua-tua. Boleh beranak unlimited mileage. Dia tak unlimited mileage pula, unlimited usia. Tak ada. Usia 80 pun beranak lagi. Allah bagi macam tu lah keistimewaan pada dia. Sehingga dia orang lalu, seorang cedok air minum kan. Tapi sebab ramai sangat, kering. Datang grup kedua, mana air? Habis dah. Cari pula.
Mana tempat dia orang jenis tak, mana-mana kawasan tasik, kawasan-kawasan anak sungai, dia orang minum semua kering. Air tu akan kering sebab nak melambangkan jumlah mereka tu terlalu ramai. Sehingga kan dalam hadis sahih Nabi sebut 1000 Nabi sebut macam mana istilah, betul, 1000 daripada umatku 999 akan masuk neraka. Nabi sebut dalam hadis Bukhari Muslim, katakan umatku jumlahnya 1000 orang, 999 semua masuk neraka. Sahabat bila mendengar, ya Allah, ya Rasulullah, habis tu takkan satu je seorang je masuk syurga? Nabi kata itu perumpamaan. 999 itu sahaja, Nabi kata 999 itu saja daripada kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Contohnya lah, manusia ada berapa bilion kat dunia ni? Katakanlah kita ambil 5 bilion. 5 bilion kali 999. Itulah jumlah Ya'juj Ma'juj. Boleh lawan? Seorang nak lawan 999 orang. Kata kita seorang, depan kita 999 orang. Nak lawan? Lawan apa? Lari je lah. Lawan benda-bendanya. Lawan bukanlah sebab nisbahnya terlalu jauh. Terlalu jauh. Nisbah dia terlalu jauh. Sehingga Kak Ibnu Hajar kata tinggi dia seperti pokok Al-Aruz. Pokok Ruz. Pokok Rus ni macam pokok, ada nama pokok kalau tengok kat Google tu adalah pokok. Tapi nak senang cerita, tinggi dia tinggi pokok lah, senang. Dah lah ramai. Besar pula. Itu kuasa Allah lah. Tak tahulah macam mana dia orang hidup. Adalah. Mesti ada. Daripada Ya'juj ada ketua, daripada Ma'juj ada ketua. Dia mesti ada ketua. Kerja dia musnahkan apa saja. Ada orang berbeza muka dengan dia, bunuh. Walaupun katakan kalau setengah manusia ni zaman sekarang, kalau kita tengok dia nak suruh ni kita, contohlah kalau kita kata okey, saya serah diri, saya nak masuk agama kamu, boleh tak awak tak bunuh dia? Kalau zaman sekarang lah orang terima. Okey, kalau awak masuk agama saya tak bunuh awak, awak dah jadi sebahagian daripada saya. Maju nak tengok muka skrin, kering. Wah, ini lain punya limited ni, bunuh. Dia tak tengok agama dah. Dia tengok keturunan. Lain pattern daripada dia, bunuh. Lain pattern. Tengok, geng kita semua tak kacamata. Ni ada mata lebih ni, bunuh. So dia tengok lain ni, dia bunuh lah. Dia bukan menilai pada agama dah, tapi dia menilai pada keturunan dan rupa paras. Ya, baik. So kita nak sebutkan bahawasanya akhir zaman ni banyaknya manusia berebut-rebut untuk mendapatkan kuasa kerajaan, mempertahankannya, tamak dengannya dan sebagainya, dan menyalahgunakan kuasa-kuasa itu. Ini yang kita tengok. Yang berlaku di barat pun demikian, di negara orang Islam pun begitu. Ini adalah salah satu daripada gambaran yang mesej yang Allah nak sampaikan dalam surah Kahfi ni. Ya, orang akan berebut. Ya, sampai ada anak sanggup bunuh bapa dia, nak jatuhkan kerajaan bapaknya. Ini memang akan berlaku. Ya. Sebab itulah Nabi SAW sebut di dalam hadis, Nabi kata apa? Nabi kata seburuk-buruk pemimpin itu adalah Fatimah, dan sebaik-baik pemimpin itu adalah Murdi'ah. Fatimah ni apa maknanya? Bukan nama orang Fatimah. Fatimah ni asal makna Fatim tu maknanya anak yang telah berhenti minum susu, dipanggil Fatim. Katakan anak tu bila dia dah sampai umur, dia dah tak nak menyusu dengan mak dia, kita panggil, orang Arab panggil anak tu Fatim. Itu asal makna Fatim. Fatimah ni maknanya orang yang boleh berdikari. Dia tak payah bergantung pada orang. Itu nama asal Fatim di bahasa Arab. Jadi Nabi kata sejahat-jahat pemimpin adalah Fatim, iaitu
perumpamaan Nabi nak kata, anak yang masih nak menyusu dengan mak dia, dia tak nak. Nabi menyusu dengan aku. Faham tak? Seolah Nabi nak kata, akhir zaman banyaknya pemimpin yang bersifat fatim. Maknanya, rakyat dia masih nak memerlukan pada dia. Tapi dia buang. Dia putuskan keperluan anak-anak dia tu. Tapi sebaik-baiknya yang sedikit tu Nabi kata yang murdi'ah. Yang bersifat seperti ibu yang ingin menyusu anak dia. Walaupun anak dia dah kenyang pun, dia duduk tunggu kalau anak dia lapar, dia bagi susu lagi. Dan dia bagi susu tu bukan bagi susu bagi berhenti menangis cabut nak. Dia bagi sampai anak tu kenyang. Yang tu Nabi kata sikit. Yang ada di sini bagi diam, tu cabut. Diam, tu cabut. Yang lagi banyaknya, langsung tak bagi susu. Biar je mati kelaparan. Itu gambaran lah yang Nabi SAW sebutkan. Ya, fitnahnya itu. Baik, yang seterusnya kita tengok daripada pengajaran yang kita bacakan ini. So sebab itu adalah hadis Nabi suruh kita berhati-hati mendekati pintu kuasa dan pangkat dan kedudukan. Nabi suruh kita berhati-hati. Ya. Sebab itu ada dalam hadis yang menyebutkan siapa yang mendekati pintu sultan atau pintu kekuasaan, Allah akan menghinakan dia. Kalau dia nak dapat, tapi kalau kita dapat pangkat tu kerana kita tak minta, tapi orang Allah pilih. Itu tak apa. Tapi kita kena jalankan tanggungjawab. Tapi kalau orang yang suka bodek-bodek datang duduk dekat, ini Allah Ta'ala dalam hadis sebut Allah Ta'ala akan menghina dan merosakkannya. Baik, yang seterusnya pengajaran yang boleh kita ambil dekat sini adalah sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin yang adil dan bertakwa. Allah nak sampaikan juga mesej kepada kita di dalam ayat yang kita bacakan ini adalah galakkan supaya pemimpin itu menjadi pemimpin yang bertakwa. Dan sebaik-baik pemimpin yang beradil dan bertakwa itu adalah pemimpin di akhir zaman. Maknanya kalau semua pemimpin yang adil banyak zaman dulu. Zaman hujung-hujung ni tak banyak. Sebab itu, ayat ini, surah Kahfi ni nak cerita pada kita, siapa yang bila dia jadi pemimpin, dia berjaya menjadi pemimpin yang adil dan dia berada di akhir zaman, dia adalah pemimpin yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita tengok daripada zaman kerajaan Bani Umayyah, start daripada Yazid bin Muawiyah sampai tiba keluar seorang pemimpin adil. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang je dan ramai-ramai. Lepas tu hilang pula. So makna katanya Allah nak katakan, siapa yang bila dia bergelar pemimpin, dia berjaya menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang adil di zaman orang tak berlaku adil. Semua pemimpin negara tak berlaku adil. Dia seorang je. Dia akan menjadi pemimpin yang mulia di sisi Allah. Yang kita baca dalam hadis, yang mana Allah letakkan mereka di bawah naungan arasy Allah. Yang pertama sekali Allah akan panggil pada hari kiamat, kan ada 7 golongan kan. Golongan pertama Nabi sebut yang Allah akan cari dulu untuk letak dia di bawah naungan arasy Allah adalah pemimpin yang adil. Bukan ulama dulu, pemimpin dulu. Sebab pemimpin ni semua orang kenal dia. Ulama, orang alim tak semua kenal dia. Di kawasan tempat dia orang kenal lah. Luar mungkin orang tak kenal. Kan? Tak semua orang kenal dia. Kalau pemimpin ni semua orang kenal dia. Jadi bila orang mencontohi dia, dia dapat pahala. Bila dia buat baik, semua orang yang dia buat baik pada orang bawah kerajaan dia, semua dia dapat pahala. Jadi banyak pahala dia. Ya, banyak ganjaran dan pahala je. So, ayat ini juga nak menunjukkan pada kita pengajarannya, kalau kita menjadi ketua, maka hendaklah kita berlaku adil. Kerana sifat adil bagi umat di akhir zaman ni
tak banyak. Kalau jadi suami, suami yang adil. Jadi ketua, ketua yang adil. Jadi ibu bapa yang adil. Sebab banyak juga ibu bapa yang tak adil dengan anak-anak. Oh, sayang anak ni. Anak ni tak sayang. Anak kandung sayang. Anak tiri tak sayang. Ada juga. Tapi mak isteri dia sayang. Anak si isteri dengan suami lain tu dia tak apa nak sayang. Dia nak mak saja. Anak tu sebenarnya dia tak nak, tapi dah terpaksa kena ambil. Contohlah. Ini juga banyak berlaku, ya. Iaitu sifat ketidakadilan. Sifat adil ni dah tak ada dah. Di akhir zaman ni sifat berlaku adil ni dah terhakis. Ya, kalau jadi bos yang adil. Dia tak memilih-milih yang ngam geng main golf dengan dia. Okey, senang naik pangkat. Yang jenis suka asyik semain tarawih je, yang ni lambat lah sampai ke pencen dan kerja lah sampai macam tu. Pasal tak ngam dengan dia. Jadi tak boleh, kena berlaku adil. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala bawakan cerita siapa? Zulkarnain. Sebab Zulkarnain ni dalam cerita yang kita baca tadi, Allah menggambarkan dia ada dua sifat. Pertama apa dia? Sifat adil. Yang kedua adalah sifat ihsan. Lepas tu kita selalu dengar kan, khutbah Jumaat Allah kata apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dia kalau adil saja tak ada ihsan, tak boleh juga. Adil tapi kasar. Dengan anak-anak semua adil, berlaku adil. Tapi tak ada sifat ihsan. Tak boleh juga. Dia kena adil dan ihsan. Lepas tu kita tengok Zulkarnain, masa kita baca kisah tadi, bila Zulkarnain sampai kat barat, dia kata, orang kata, wahai Zulkarnain, kita azab. Penasihat dia kata, imma an tu'adzib. Kita azab dia ataupun kita ajak dia buat baik. Kalau nak berlaku adil, Zulkarnain kata, azab je lah mana yang jahat tu. Tapi Zulkarnain kata apa? Kita azab kalau mereka ni buat zalim. Maknanya kalau kita dah bagi tahu, kita dah tunjukkan dia benda baik, dia buat zalim juga, baru kita hukum dia. Dia kena ada ihsan dulu. Dia tak boleh terus berlaku adil. Ya? So kita tengok kat sini, ada dua sifat yang penting yang telah hilang di akhir zaman. Yang pertama, sifat keadilan. Yang kedua adalah sifat belas kasihan, ihsan. Sebab simpati, empathy tu dah tak ada. Tengok pun buat tak tahu je. Tu kita tengok akhir zaman, kadang tengok orang tua-tua dianiaya pun orang tak kisah. Tengok apa berlaku tepi jalan, buat tak tahu. Kerana sifat ihsan tu dah tak ada dah. Ni Allah dah cabut. Sama ada ihsan mak ayah pada anak, ihsan anak-anak pada mak ayah, dan pada manusia, pada hayawan, semua sekali lah. Ya, Allah Ta'ala dah cabut sifat-sifat dan nilai-nilai tersebut. Ya. Baik. Pengajaran ni seterusnya, banyak pengajaran ni. Yang menariknya, Zulkarnain ni, kan tadi kita baca, Ibnu Abbas kata dia daripada Bani Himyar. Himyar ni dia bukan duduk kat barat. Himyar ni, dia bukan asal orang barat. Tapi Allah cerita dalam Zulkarnain, kisah ni, Zulkarnain tu dia keluar dekat kawasan negara arah timur, ke Afrika. Himyar ni di ke Afrika. Mana ada kemungkinan Zulkarnain ni di kulit hitam. Dia keluar daripada situ tapi dia pergi barat dulu. Kan? Tadi cerita kan? Dia pergi kat tempat terbenam matahari, baru dia pergi kat tempat terbit matahari. Jadi ada ulama berpendapat berdasarkan pengajaran kisah penceritaan ayat ni. Allah kata bahawasanya ini menunjukkan pada kita Islam akan bermula bangkit daripada arah barat. Masa awalnya Islam bangkit daripada arah timur. Zaman Nabi SAW, zaman sahabat, banyak Islam bangkit dari arah timur. Barat tak. Tapi dalam kisah Zulkarnain yang menariknya, Allah cerita barat dulu.
Maknanya ini memberi isyarat sebahagian ulama mereka berpendapat Islam akan bangkit daripada arah barat. Sebab tak ada satu hadis yang Nabi SAW mencela barat kecuali arah timur. Contohnya, tapi bukanlah bererti semua orang barat ni baik, jangan salah faham. Ya, jangan salah faham. Tapi maksudnya Nabi ketika bercakap tu, Nabi bercakap daripada arah timur Madinah. Arah timur, Nabi duduk kat Madinah kan? Jadi bila Nabi nak tunjuk arah timur, mestilah daripada timur di kawasan Madinah. So Nabi kata akan terbitnya tanduk syaitan, Nabi tunjuk. Di sana, sahabat pun tengok. Arah timur. Arah timur tu daripada Iraq sampai naik ke atas. Tanduk syaitan yang dimaksudkan tu, majoriti ulama tafsir termasuk Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Khattabi, iaitu banyaknya muncul ajaran sesat. Kalau siapa cek, ajaran sesat paling banyak timur. Barat tak ada keluar ajaran sesat. Kalau agama mereka sesat, lantak pergilah. Kristian nak sesat, lantak dia lah. Ni kita cerita Islam yang sesat. Semua datang pada arah timur. Keluar pok Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, semua arah timur. Di Indonesia saja berapa banyak. Di Malaysia pun ada juga. Arah barat tak ada. Arah barat sebab dia orang banyak agama yang tidak Islam, tapi mereka bertukar kepada Islam. Sebab tu sekarang ni di barat, mereka lancarkan produk Islamofobia. Sebab dia orang tengah takut. Sebenarnya dia orang yang fobia. Sebab kebangkitan Islam tu meningkat setiap tahun. Dia orang dah jangka kan 2050, 23 negara barat semua Islam. Sekarang ni kalau kita tengok, ahli parlimen mereka pun dah ada orang Islam masuk. Jadi dia orang takut. Bila dia orang takut, dia orang kena buat sesuatu. Antaranya, blok orang Islam migrate ke barat. Itu semua rancangan Allah tu. Negara-negara Islam banyak perang, dia orang lari pergi ke barat. Dia tak pergi ke timur, sebab timur Islam lah. Dia arah barat. Arah barat Islam kan. Sebab tu sekarang dia orang blok, tak bagi orang masuk. Dia orang cuba sekat, hak-hak macam-macam lah dia orang cuba buat. Perkenalkan Islamofobia lah, ini anti lah, benda lah, macam-macam lah. Islam ni teroris lah. Sebenarnya, mereka sedang dalam dilema ketakutan kerana mereka tengok kebangkitan Islam daripada arah barat. Kita tengok isu Palestin ni saja, banyak ada orang barat masuk Islam. Australia, UK, Amerika, banyak ada orang masuk Islam. Daripada penyanyi dia, daripada ahli sukan dia, semua dah slow benda tu akan meningkat. Sebab tu, bila kita baca kisah Zulkarnain, yang menariknya, kalau ibu sekalian perhati balik dari terjemahannya, Allah ada cerita masukkan bab orang beriman pada ayat 88. Bila arah timur, Allah tak cakap apa pun. Perhatikan, cuba tadabbur. Tengok ya, Allah kata, bila dia pergi arah barat, dia pergi ke tempat terbenam, di mana satu tempat bila matahari terbenam, ada nampak seperti kawasan lumpur. Dia kata ada kawasan, kawasan yang berlumpur hitam. Terbenam dekat laut tu, dekat kawasan tu seolah nampak kawasan yang berlumpur hitam. Ya. Itu pun banyaklah ulama tafsir kenapa Allah gunakan bahasa berlumpur hitam. Ya. Kerana nak menunjukkan bahawasanya gambaran bila matahari terbenam tu, laut tu nampak macam kawasan darat dia macam hitam. Kerana nak menunjukkan gambaran sebagai itu adalah merupakan tempat yang paling banyak padanya hasil ataupun yang paling banyak padanya kekayaan dan kekuasaan. Ada yang menafsirkan maknanya begitu.
Umat yang tidak beragama kan? Ya. Umat yang tidak beragama. Umat yang tak ada agama. Maknanya banyak etis lah. Tapi yang menariknya, okey, itu ayat 86. Cuba tengok ayat 88. Ayat 88 tu masih dalam konteks cerita tentang ayat di barat. Zulkarnain masih duduk di barat. Bila dia tengok orang tak ada agama, apa Zulkarnain buat? Dia dakwah. Dia dakwah. Ada yang buat zalim, dia hukum. Tapi siapa yang beriman dan beramal saleh, dia dapat pahala. So daripada ayat 86 sampai 88 tu semua cerita pasal barat je. Tempat Zulkarnain pergi di arah barat. Asalnya memang diorang tak ada agama. Betul. Memang kita tengok barat satu ketika dahulu memang mengaut lah. Suatu kita kata budaya barat. Dan sebagainya. Tapi barat hari ni dia dah tak sama macam barat dulu. Barat hari ni dah mengalami perubahan. Ada kita tengok kesan-kesan dia tu masih ada. Tapi perubahan tu dah ada. Perubahan tu dah, kesedaran tu dah makin berkembang. Ya. Lepas tu kita tengok orang barat yang paling banyak bela orang Palestin. Yang banyak bersuara. Nak harapkan orang Arab tak adalah. Dia sendiri Arab. Kan? Jadi kesedaran tu ada. Mungkin dia orang belum masuk Islam, tapi pelan-pelan Allah tengah susun. Allah sudah mengatur perancangan dia. Ya. Baik. Sebab tu siapa baca surah Al-Ma'idah, saya tak ingat ayat berapa nanti saya cari balik. Yang mana masa Nabi Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi, ya, ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi, semua ahli-ahli kitab akan masuk Islam. Ayat 159. Allah kata wa in min ahli kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Tak ada seorang pun orang Kristian atau ahli kitab. Yahudi tak ada, sebab Yahudi jadi mengikut Dajjal. So ada ulama kata ahli kitab ni menuju Kristian saja. Dia tak masuk dalam kategori Yahudi. Sebab Yahudi dia jadi followers of Dajjal. Allah kata tak ada di kalangan ahli kitab, maknanya siapa? Kristian, melainkan semua akan beriman dengannya. Nya tu siapa? Nabi Isa sebelum Nabi Isa wafat. Dan kalau kita tengok hari ni, agama paling besar kat dalam dunia bukan Islam. Apa dia? Kristian. Tapi menjelang akhir zaman, semua Kristian tu jadi Islam, campur orang Islam yang sedia ada, mereka jadi majoriti. Mereka akan jadi majoriti. Ayat ni, surah Kahfi ni dicerita perjalanan akhir zaman, bukan sekarang. Dicerita akhir, menjelang ujung. Sebab akan muncul pemimpin yang adil, siapa dia? Imam Mahdi dan juga Nabi Isa AS. Merujuk kepada susuk pemimpin adil iaitu Zulkarnain yang akan menguasai timur dan barat. Jadi semua orang Islam di timur akan Islam semula, keluar daripada kesesatan, kembali kepada landasan yang sebenar, dan semua orang barat akan kembali menjadi tinggalkan agama-agama mereka dan mereka akan menjadi Muslim. Itulah gambaran yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Okey. Dia dua kabilah. Tapi dia orang satu keturunan lah. Satu keturunan tapi dua kabilah berbeza. Ya. Al-Ma'idah ayat berapa tadi? 159. Al-Ma'idah. Sekejap. Sorry, sekejap. An-Nisa. Silap. An-Nisa 159, sorry. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang sebagai penutup kat sini yang menariknya. Sebagai penutup, kita nak ambil penutup dekat sini. Lepas Allah cerita tentang Timur. Timur Allah cerita kaum yang tak tutup aurat, kaum yang bertelanjang. Mana dia akan jadi rosak.
Ha. Kawasan sebelah timur ni, tapi tak semua rosak. Jangan salah faham. Bukan semua yang duduk di timur ni akan rosak. Tak semua. Sebab tu Jepun, walaupun dia banyak akhlak dia ikut Islam, tapi tak ramai orang Jepun masuk Islam. Pelik kan? Orang Barat lebih banyak. Padahal kalau ikutkan Jepun, jaga masa, jaga ini, ikutkan dia lagi Islam. Tapi dia orang paling susah masuk Islam. Ada masuk, tapi tak ramai. Korea pun sama. Orang belah-belah timur ni susah masuk. China orang China tu memanglah. Dia pun susah masuk. Sebab dia orang kuat sangat kepada nenek moyang. Kalau Barat, dia oleh kerana dia terlalu open, dia tak terikat kepada nenek moyang, so dia orang lagi senang masuk Islam. Daripada orang timur. Daripada Vietnam, daripada ni. Sebab dia orang kepercayaan pada nenek moyang tu lagi menebal. Masalah dia tu. Dia orang takut dia orang macam betray kepada nenek moyang mereka. Walaupun dia orang tahu Islam tu betul, tapi dia orang tak nak tinggal. Tak nak tinggal. Tu ajaib. Sahabat pergi China untuk Islamkan dakwah. Betul. Ya. Tapi tak semua orang China masuk Islam. Yang awal. Cuma sahabat tak banyak. Sebab tu yang menariknya, siapa baca kajian sejarah, bila Nabi wafat, sahabat terbalik. Dia tak pergi barat. Dia pergi timur dulu. Sebab tu bila Nabi wafat, sahabat pergi ke Syam. Syam ni belah timur. Timur Madinah. Madinah sini, timur Madinah, Syam. Lepas tu dia orang pergi buka, nak pergi buka Palestin, zaman Umar buka Palestin, lepas tu naik ke atas pergi Cyprus, pergi ke belah-belah timur Turki. Dia orang banyak pergi ke sana. Cuma sahabat tak sempat nak pergi ke arah barat. Sebab zaman Ali tu dah mula, zaman Usman dah muka konflik, dalaman kan. Itu semua kerja Yahudi lah tu. Kalau dah boleh sampai ke barat, lagi senang banyak. Barat hari ni, diorang dapat Islam bukan melalui sahabat. Melalui pendakwah-pendakwah kemudian ni lah. Tapi yang sahabat banyak pergi arah timur. Seolahnya sahabat dapat baca bahawasanya arah timur tu, sebab banyak benda yang akan muncul, keburukan di arah timur, semua sahabat nak bagi diorang ni jadi baik dulu. Dan memang semua banyak Islam lah. Tapi lepas zaman tu berakhir, diorang kembali balik. Bertukar balik. Okey. Tapi tidak semualah kita cakap. Tidaklah semua. Tapi benda tu wujud. Benda tu wujud. Sebagai Eropah tak nak pendedahan dakwah Islam tu kemudian. Ya. Dia kemudian. Sebab itulah akhir zaman tu Nabi ada sebut, nanti akan datang pada kamu satu zaman, kamu susah nak hidup dengan manusia zaman tu, nak mencari makan halal pun susah, kamu terpaksa pergi ke bukit-bukit. Itu banyak merujuk ke sebelah timur lah. Dan kalau kita tengok penjajahan pun banyak berlaku di negara sebelah arah timur. Belah-belah barat ni, Asia Barat pun jarang orang jajah. Dia banyak pergi ke kolonial tu, banyak berlaku ke arah sana. Okey. Kemudian kita nak tengok pengajaran terakhir kat sini tentang Ya'juj dan Ma'juj. Okey, apa mesej yang Allah nak sampaikan tentang Ya'juj dan Ma'juj ni? Tentang akhir zaman, iaitu banyaknya berlaku peperangan. Banyaknya berlaku peperangan. Bila Allah bawa cerita Ya'juj Ma'juj, kat sini kita kena tadabbur. Mesej dia Ya'juj Ma'juj ni, apa hidup dia, matlamat hidup dia satu saja. Bunuh, perang. Dua tu saja. Sebab tu Ya'juj Ma'juj dia keluar, dia bunuh orang. Bunuh ni. Dia bunuh saja. Kecuali binatang yang dia perlukan untuk makanan dia tak bunuh lah. Kerja dia, pembunuhan, jatuhkan kuasa dan kerajaan orang. Dia tak nak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Sebab tu gambaran dekat sini nak menunjukkan akhir zaman banyak berlakunya pembunuhan, banyak berlakunya penindasan, peperangan. Memang betul. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis, tidak akan berlaku hari kiamat, melainkan berlaku 4 perkara. Kan? Pertama Nabi kata apa?
Kuthratu zalazil, banyaknya berlaku gempa. Akhir zaman pun banyak berlaku masalah-masalah apa ni? Alam ni. Bencana alam. Kan? Banyaknya berlaku kusratu zilzal, kata Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Wa taqarabuz zaman, masa berlalu dengan cepat. Memang betul pun. Kita hari ni dah 7 Syawal dah. Masa macam baru takbir je. Ramadan pun tercecek. Habis dah. Masanya Allah cepat kan? Kadang-kadang lah terasa macam nak balik zaman dulu. Sebab masa zaman dulu saya rasa masa tu lama. Masa tahun 90-an saya pergi sekolah, nak tunggu malam tu, ya Allah, bila nak malam. Lama penuh. Sekarang ni dah duduk sekejap malam dah. Nampak? Yataqarabuz zaman. Masa tu terlalu cepat. Sampai kita rasa macam umur kita tu berlalu pergi tu macam gitu saja. Tak sebab. Masa jadi dekat, tempat pun jadi dekat. Yelah, sekarang naik kapal terbang kan, yang jauh jadi dekat. Orang duduk jauh-jauh pun jadi dekat, cakap telefon ke dekat lah tu, macam cakap menyebelah aja. Semua jadi dekat, boleh buat video call, semua jadi dekat. Tu, yang kedua Nabi cakap. Yang ketiga, maknanya Nabi nak kata akhir zaman ni teknologi makin canggih. Taqarabuz zaman tu merujuk pada apa? Teknologi. Sampai satu zaman, teknologi tu merosakkan kita sendiri. Dan sekali orang sendiri buang teknologi tu. Sebab ada orang pernah tanya saya, macam mana zaman Nabi Isa kita perang naik kuda balik kan? Bukan kita zaman teknologi. Nanti zaman tu manusia sendiri akan buang teknologi. Sebab kalau kita tengok sekarang ibu sekalian, teknologi tu sendiri, dia sebenarnya teknologi ni baik. Tapi sebab manusia yang dapat teknologi tu manusia yang tak baik. Tu yang teknologi tu jadi tak baik. Sebab pengguna dia tu tak baik. Kalau semua orang hidup akhir zaman ni semua baik, guna teknologi yang ada, semuanya jadi baik. Tengok, guna teknologi jadi scammer. Ada pakai teknologi juga. Kan? Guna teknologi bunuh orang tu. Jerman, Amerika hantar jet, hantar bom, bunuh orang Palestin. Tu teknologi lah tu. Dia cipta teknologi untuk bunuh orang. Nanti jangan pelik ada teknologi boleh menyamar jadi muka orang lah pula untuk tipu orang. Macam-macam lah akhir zaman ni. Orang yang gunakan teknologi, sebab tu kita kena ambil peluang, gunakan teknologi tu untuk buat baik. Sebab kalau kita tak guna untuk buat baik, orang lain akan guna untuk buat jahat. Bila terlalu banyak orang gunakan untuk buat jahat, akhirnya orang yang gunakan teknologi untuk buat benda baik ni dah hilang. Dah tertinggal. Ya. Itu penting. Ya. Kemudian yang ketiga Nabi sebut wa kuthratul haraj, banyak berlaku al-haraj. Sahabat kata, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Apa itu al-haraj? Nabi kata al-haraj itu adalah peperangan dan pembunuhan. Peperangan dan pembunuhan. So akhir zaman ni banyak berlaku perang. Bukan perang melibatkan penjajahan, kuasa, ketamakan, kezaliman saja. Bahkan pembunuhan sebab nakkan harta, bunuh kawan tu. Nakkan nafsu, suka kat mana-mana isteri ke, isi orang ke, bunuh lelaki tu. Ada akhir zaman ni. Kan? Kerja dia, solusi dia, bunuh dia. Sama ada bunuh orang, atau nombor dua apa dia? Bunuh diri. Bunuh diri pun banyak. Zaman dulu jarang kita dengar isu bunuh diri. Zaman sekarang biasa je. Kenapa ni? Bunuh diri. Kenapa ni? Bunuh diri. Kenapa ni? Bunuh diri. Nabi nak katakan mesej akhir zaman ni, bunuh tu banyak. Sama ada bunuh orang dengan peperangan dan sebagainya, ataupun membunuh diri. Zaman dulu tak berlaku macam tu. Sebab mungkin kekangan masalah hidup dan sebagainya, orang stres, banyak bunuh diri. Ya. Baik. Kemudian last berapa kali last kan? Ini betul-betul last kan?
Okay, saya nak ajak ibu ayah sekalian tengok bahasa Allah. Ini baru saya tengok tadi. Ayat 97. Ini kita nak tadabbur ayat 97 ni. Sebab ayat 97 ni, dia penutup kepada cerita Ya'juj Ma'juj ni. Okey, tengok kat situ Allah guna dua perkataan ni. Satu ista'u, satu lagi istata'u. Okey, tengok. Tunjuk. Ada dua perkataan ni. Satu perkataan Satu ista'u. Satu lagi istata'u. Ada tak? Sebenarnya, kalau siapa tengok terjemahan, ista'u dengan istata'u tu maknanya sama. Iaitu mampu. Mampu. Cuma kenapa Allah letak yang ni tak ada ta, tiba-tiba yang ni ada ta? Dia asal daripada perkataan asal kalau root word dia adalah ta'a lah. Ta'a ni maknanya mampu lah. Ataupun taat kan. Tapi maknanya kemampuan. Kemampuan. Lepas tu Allah kata, ya ma'syar, surah Ar-Rahman kan, ya ma'syaral jinni wal ins, inis tata'tum. Ada ta. Inis tata'tum. Ada ta. Tapi yang ni tak ada ta. Kenapa? Okay, balik pada ayat ni. Allah kata apa? Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Okay, apa katanya? Kata Allah, maka mereka Ya'juj Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Famasta'u. Okey, ayat ni balik kepada cerita apa? Mendaki. Ni cerita pasal mendaki bukit. Mendaki bukit. Tengok ayat 97 tu, terjemahan dia. Famastata'u, Allah kata, mereka takkan mampu mendaki bukit. Sebab apa? As-Saddain dalam bahasa Arab ni bukit yang sama paras tinggi. Itu kalau bukit ni sama paras tinggi dalam bahasa Arab dia panggil As-Saddu. Kalau Al-Jibal yang kita baca dari Al-Quran Jibal kan. Jibal ni bukit yang tinggi-tinggi tapi tak sama paras tinggi. So Ya'juj Ma'juj ni diorang duduk kat sini tau. Antara bukit. So apa Zulkarnain buat? Dia buat satu besi kat sini tutup. Dia tuang tembaga kat sini. Tuang tembaga, tutup. Allah kata, famasta'u, Ya'juj Ma'juj tak boleh daki naik ke atas untuk tebuk atap tu. Dia tak mampu. Nombor dua, cara mereka nak keluar, diorang kena tebuk bukit tu sendiri. Ni ayat kedua ni. Istata' ni, tebuk bukit. Satu daki, kalau dia nak keluar, dia ada dua cara je jalan. Dia daki naik ke atas, atau dia tebuk. Dua tu saja cara Ya'juj Ma'juj kalau dia nak keluar. Faham? Sekarang ni Allah kata, ayat daki Allah tak ada huruf ta. Ayat tebuk ada ta. Kenapa? Sebab, kalau siapa baca ayat Quran, sekejap saya nak cari surah dia. Sebab Ya'juj Ma'juj ni disebut dua kali dalam Quran. Satu surah ni, satu lagi tak salah saya surah Al-Anbiya. Betul. Al-Anbiya tengok 96. Rujuk Al-Anbiya 96. Al-Anbiya ayat 96. Ayat tu, kalau ibu ayah sekalian tengok Al-Anbiya 96, ayat tu Allah cerita Ya'juj Ma'juj dia keluar daripada ni macam mana? Dia keluar dengan cara mendaki bukit. Bukan dengan cara menebuk bukit. Tengok ayat 96 surah Al-Anbiya. Bila kita tengok kat situ, baru kita tahu kenapa tak ada ta kat sini. Dan kenapa di sini ada ta. Itu jawapannya. Sebab Allah Ta'ala nak kata, istata'u
Istata'um kat sini, dan kita tengok relatekan dengan ayat nombor berapa tu? Ayat 98. Qala hadha rahmatun min rabbi. Tengok. Apa kata Zulkarnain bila penduduk kawasan ni yang kena zalim dengan Yajuj Majuj kata, ni kita buat penutup bukit ni, Yajuj Majuj besi tu dia boleh tembus tak? Apa Zulkarnain jawab? Allah punya rahmat dia takkan tembus. Hadza rahmah. Aku tak boleh jamin sebab penduduk tu tanya. Diorang tak boleh pecahkan ke? Zulkarnain kata dia tak tahulah berapa lama boleh bertahan. Cuma dia kata tembok yang diorang bina atas ni, dia bukan bina bukit ni. Ni Allah yang bina. Tembok ini Zulkarnain bina dengan penduduk kawasan setempat. Bila penduduk kata macam Zulkarnain boleh tembuskan ni tak? Dia kata hadza rahmatun min rabbi. Rahmat Tuhan saja. Kalau Allah hilangkan rahmat dia, benda ni boleh ditembus. Dan kuasa Allah, Allah jadikan Yajuj Majuj tak ada keupayaan untuk melubangkan bukit, kedua bukit itu. Allah buat macam tu. Mereka tak boleh. Dalam hadis, ada hadis Nabi sebut, tiap-tiap hari diorang lubangkan benda ni, bukit ni, lubang. Sehingga diorang dah nampak lubang, cahaya, ada ruang macam cahaya. Diorang penat, diorang kata kita sambung esok, diorang tidur, back to normal. Kambus balik. Adapun yang ni, tapi mereka tak berusaha, dalam hadis tak sebut. Dalam hadis tak sebut mereka tak berusaha untuk memanjat. Di sini menunjukkan Yajuj Majuj dia nak keluar, dia hanya pilih satu cara, iaitu menebuk. Sebab tu diguna perkataan ta. Kalau ada perkataan ta, maknanya Allah tak memberi manusia kemampuan buat benda itu. Contoh macam surah Rahman tadi. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai jin dan manusia. Inistata'tum. Ada ta. Kalau kamu mampu, cuba tembus 7 lapis langit dan bumi. Aqtaris samawati wal ard. Fanfudhu. Pergi tembus. La tanfuzuna illa bisultan. Tapi bila Allah tak berbuta, maknanya mampu. Manusia mampu buat. Yang ni tak mampu. Tu beza dia. Ada ta dengan tak ada ta. Kalau tak ada ta, mampu. Kalau ada ta, tak mampu. Okay? Ada pun yang manusia sekarang boleh tebuk bukit apa semua tu, itu dengan izin Allah. Kalau batu tu, bukit tu, sebab tu ada batu-batu dekat Mekah yang diorang nak lubangkan, diorang tak mampu pecahkan. Even kita tengok dekat Gaza, walaupun diorang buat turun bom macam mana pun, tanah tu lekuk sikit je. Bukanlah lekuk sampai dalam kawah tu. Nak kata tanah tu kuat, Allah cipta. Okey, so bila sampai akhir zaman, besi ni sendiri bukan Yajuj Majuj tembus kan, lerai. Sebab Allah kata surah Al-Anbiya tadi, hatta idza futihat. Allah Ta'ala tak kata hatta idza fatahat. Maknanya bukan Yajuj Majuj yang robekkan benda ni. Futihat, Allah tolong buka. Sampai masa atas ni Allah kata besi gugurlah. Jatuh dia, Yajuj Majuj baru tahu, lah, selama ni kita tak manjat. Kalau kita manjat, kita boleh keluar dah. Tapi kenapa Yajuj Majuj tak panjat? Sebab balik pada ayat tu, rahmat Allah bagi Yajuj Majuj tak terfikir. Dia tak terfikir dia boleh keluar ke atas. Dia tak terfikir. Itu rahmat Allah. Ada benda, bila Allah bagi rahmat, kita tak terfikir nak buat benda jahat. Kita tak teringin nak buat benda jahat. Itu rahmat. Tapi bila sampai akhir zaman, besi ni sendiri jatuh, Yajuj Majuj tak payah membazir masa tebuk-tebuk, dia pun panjatlah. Macam mana Allah cerita dalam surah Al-Anbiya. Poin yang saya nak sampaikan tadabbur ini,
adalah nak menunjukkan pada kita bahawasanya mereka yang selamat daripada fitnah akhir zaman ni mereka yang dapat rahmat Allah. Macam mana Ya'juj Ma'juj dengan rahmat Allah mereka tak boleh keluar. Padahal mereka mampu keluar kalau mereka daki. Kalau dia orang daki tu, kalau sekarang ni dia orang daki, dia dengar kuliah saya, katakanlah, Ya. kalau buat space time ke apa kan, dia dengar kuliah saya, dia panjat tu. Dapat faham. Kalau dia daki, dia mampu keluar sebab tak ada huruf ta. Dia boleh tebuk atap tu. Sebab tu penduduk tempat tu dia bimbang, dia kata. Kan? Dia kata Zulkarnain, boleh ke dia orang ni keluar ni? Dia kena kata, hadza rahmatun min rabbi. Fa iza ja'a wa'dun, nampak dia kata. Zulkarnain kata, bila datang janji Tuhanku, ja'alahu dakka. Allah akan jadikan besi tu sendiri lerai. So maknanya pentingnya untuk kita sentiasa memohon rahmat Allah. Bila kita duduk di akhir zaman ni, kita kena banyak minta rahmat Allah dan kena mencari perkara-perkara yang melayakkan kita mendapatkan rahmatnya. Ya? Dan mengelakkan daripada benda-benda yang mengundang kepada kemurkaannya. Okey, wallahu ta'ala alam. Sekadar itulah yang dapat kita ambil pengajaran tadabbur untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung dan habis dah kita. Ayat ke-100 lah ya. Ayat ke-100 sehinggalah kepada 106 nanti kita akan tengok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh tasbih kafarah dan surah Al-Ansur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala ashabi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akna bit taqwa jina bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma bidi shamna mufarik jamma wa shaddika al-dawzul al-damhum. Salli ta'alim kalma min kilabi ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzil kitab majlis sahab wa jibul ahzab. يزيم من صلى عليه وصلى الله على محمد وسلم. الحمد لله.